Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 3? Bertemu lagi kita untuk video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru pendidikan seni anda. Okey, video seni kali ni kita nak buat projek berkaitan dengan poster. Okey, anak-anak boleh tengok dalam buku teks Unit 2 Malaysia kita. Okey, Unit 2 Malaysia kita. Okey, kita nak buat poster. Macam mana rupa poster tu? Ni dekat belakang cikgu ni dah ada Cuba tengok tu poster perayaan kita. Ada 3 contoh poster di situ yang berlainan tema. Okey, tema perayaan, tema sambutan hari lahir dan juga tema Aidilfitri. Okey. Tapi sebelum tu, cikgu nak bercakap tentang poster dan juga montaj. Sebab poster yang kita nak buat kali ni menggunakan teknik montaj. Mungkin ada di kalangan anak-anak yang dah dengar, dah tahu apa itu poster, apa itu montaj. Mungkin ada yang belum pernah mendengar. Jadi ingin cikgu kongsikan serba sedikit apa yang kita katakan tentang poster dan juga montaj. Jadi kita dah tahu, baru senang kita nak menghasilkan sesebuah karya. Okey. Yang pertama ialah poster. Okey, poster ni merupakan reka bentuk grafik. Okey, reka bentuk grafik yang berfungsi sebagai medium komunikasi bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Okey. Setiap poster mempunyai tema dan tajuk yang bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Kita kata poster ni kita kata dia sebagai satu alat alat untuk menyampaikan atau alat komunikasi secara visual. Poster ni boleh kita kelaskan kepada 3 jenis lah. Okey, poster maklumat, poster kempen dan juga poster pengiklanan. Biasalah kalau kita tengok, kalau kita pergi wayang kan ada banyak poster-poster filem. Okey, kalau kita pergi padang bola dekat stadium ada poster tentang bola sepak. Okey, macam-macam. Okey, tapi tujuan ni untuk menyampaikan maklumat. Okey, itu maksud poster secara visual. Okey, komunikasi secara visual. Okey, kemudian montaj. Apa tu montaj? Okey, untuk tu cikgu mengharapkan anak-anak tahun 3 ada buku teks bersama dengan kamu. Buku teks kamu. Semua dah ada buku teks. Okey, cikgu ambil satu buku teks. Ini dia. Buku teks kesenian, pendidikan kesenian tahun 3. Buku baru ni. Okey. Terus kepada muka surat 14. Di situ dia dah ceritakan tentang unit 2 Malaysia kita. Dia cerita tentang montaj, dia cerita tentang unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, apa lagi? Kita teruskan. Jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks. Okey anak-anak, inilah buku teksnya. Okey, kandungan dalam unit 2. Tajuknya Malaysia kita. Jadi nak cerita tentang montaj. Cuba tengok di bahagian atas tu. Okey, nampak tak panah cikgu yang putih ni? Okey, montaj dia tulis tu, montaj. Apa itu montaj? Okey, montaj merupakan teknik guntingan dan tampalan imej. Imej tu gambar yang disusun mengikut tema. Okey, imej-imej tersebut boleh didapati daripada sumber-sumber seperti yang berikut. Okey. Maksudnya kita boleh dapatkan gambar gambar. Sama ada kita boleh ambil gambar secara fotografi, okey, atau kita boleh ambil gambar melalui sumber yang dinyatakan dalam buku teks tu. Okey, yang pertama melalui internet. Yang kedua melalui buku. Kita nombor 2 tu buku. Kemudian yang ketiga melalui majalah. Okey. Majalah, dan yang keempat menggunakan komik. Biasalah anak-anak kadang-kadang kamu ni memang banyak komik kat rumah kan. Selalu beli komik. Jadi komik-komik tu janganlah dibuang. Kita simpan dulu. Berkemungkinan ada imej-imej dalam komik tu yang kita boleh guna. Sama lah juga kalau ada surat khabar pun boleh. Okey, kita ambil gambar yang bersesuaian, kita boleh jadikan dia sebagai montaj untuk kita hasilkan poster. Okey, bunyi macam menarik. Mungkin ada yang pernah buat, mungkin belum pernah buat. Okey, kalau tak buat sampai bila-bila pun kita tak tahu kan. Jadi kita kenalah buat. Okey, projek tugasan minggu ni anak-anak kena buat poster macam yang ada di belakang cikgu ni lah. Okey, nampak itu contoh. Dalam buku teks ada. Kalau ada buku teks kat tangan awak, lagi bagus. Okey, buku teks yang ada kat belakang cikgu ni adalah buku teks secara digital. Okey,
Ada contoh tu, anak-anak boleh tengok contoh yang dekat atas tu, uh, rakyat Malaysia tu contoh, tajuknya rakyat Malaysia. Okey, tema ni masih Malaysia kita. Okey, ada gambar kartun kartun animasi, ramai pelbagai kaum. Okey, kemudian ada mercu tanda Malaysia di situ. Ada menara condong, ada menara Telekom, kemudian ada pokok sawit ke apa tu. Okey, kemudian ada bangunan pentadbiran Putrajaya tu, dan juga beberapa bahagian bawah tu beberapa juada ataupun kuih tradisional orang Melayu, orang Cina, orang India digabungkan. Okey, gambar-gambar tersebut disusun. Tadi kita kata montaj kan. Teknik guntingan dan tampalan imej yang disusun mengikut tema. Itulah dikatakan montaj. Okey, ada lebih kurang collage, tapi collage ni lebih bebas. Okey, kalau montaj ni kita kena gunting, tampal. Kalau collage kita boleh buat dengan teknik koyak, okey, ataupun kita boleh buat dengan teknik tekan kertas. Okey, dia macam-macam, tapi dia tak sama. Mozaik pun berlain, mozaik pun tampal-tampal juga, tapi tak sama dengan montaj. Montaj ni dia lebih bebas, dia boleh bertindih-tindih. Kalau mozaik tu dia mesti ada ruang. Okey, jadi collage, montaj, mozaik adalah orang kata apa, 3 teknik yang berlainan, tak sama. Okey, anak-anak, kita tengok pada muka surat yang di sebelah tu. Okey, di sini diceritakan tentang bila kita nak menghasilkan poster ni tadi, kita akan menggunakan beberapa prinsip rekaan. Apa tu prinsip rekaan? Okey, prinsip rekaan ni ialah istilah dalam bahasa seni visual. Bahasa seni visual ada 2 kan? Unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni ada 6. Okey, garisan, rupa, bentuk, salinan, ruang dan warna. Manakala prinsip rekaan ada 7. Ada 7 ni. Okey, ada di situ ada kesatuan, ada imbangan, ada harmoni, okey, ada kepelbagaian, okey, ada ritma dan pergerakan. Dia ada 7. Okey. Tak adalah cikgu nak cerita satu persatu. Kita nak tengok apa yang ada dalam buku teks tu dulu. Okey, yang pertama unsur seni, ruang. Okey, ruang wujud apabila objek disusun mengikut jarak dan luas permukaan tertentu. Pendek kata, ruang ni ialah jarak antara objek. Jarak antara 2 batang pen. Okey. Ni A, ini B. Okey, di tengah-tengah ni kosong. Maksudnya ada jarak di situ. Okey, contoh dulu. Okey, ni ada ruang. Satu depan, satu belakang. Okey, macam tu. Jadi di tengah-tengah tu adalah ruang. Atas, bawah. Okey, ada ruang di situ. Tapi dalam karya seni, ruang ni lain pula. Okey, ruang ni dia dikelaskan kepada 2 lah. Satu ruang nyata, satu ruang ilusi. Contoh kita tengok dalam gambar tu. Kalau kamu perasan dekat gambar kereta proton tu, itu ruang. Okey, ada ruang di hadapan, ada ruang di belakang. Itu ruang ilusi yang kita nampak tapi kita tak boleh masuk ke dalam tu. Kalau ruang nyata, okey, contoh di celah-celah jari cikgu ni. Okey, kita boleh masuk. Itu ruang nyata. Yang dalam karya seni itu ialah ruang ilusi. Okey, tu rasa anak-anak boleh faham sikit. Ruang merupakan jarak antara objek. Objek yang berada di hadapan lebih jelas dan besar berbanding dengan objek yang berada di belakang. Ruang dia mewujudkan perspektif. Okey, di sekolah menengah dah belajar ni. Sekolah rendah itu tak pasti. Rasanya tahun 5 dah belajar perspektif. Okey. Kemudian kita tengok prinsip rekaan ada 2 di situ. Yang pertama kesatuan. Kesatuan dapat dilihat dalam bentuk imej. Tengok gambar ikan kat atas kepala cikgu ni di belakang ni. Okey. Okey. Kemudian kita ada imbangan. Prinsip rekaan yang bawah tu, imbangan. Imbangan ada 2. Imbangan simetri, imbangan tidak simetri. Apa maksudnya? Okey, simetri ni maksudnya dia seimbang kiri dan kanan. Okey, kalau tidak simetri tu maksudnya dia berat sebelah. Itu maksudnya. Okey, contoh cikgu ambil handphone ni, handphone ni dengan mouse. Balance tak? Memang tak balance lah. Okey, yang ni lebih berat daripada yang ni. Contoh je lah. Itu imbangan tidak simetri. Okey, tapi kalau kita ambil objek 2 objek yang sama, dia akan menjadi imbangan simetri, sama berat. Okey, mungkin warnanya berlainan tapi beratnya sama. Okey, kedudukannya sama. Contoh macam pen tadi. Okey, warnanya berlainan tapi bila diletakkan sama je. Okey, kemudian kita tengok komposisi. Apa tu komposisi? Komposisi ni ibaratnya macam reka letak, susun atur dia. Okey,
di bahagian mana yang besar nak letak kat mana, yang kecil nak letak di mana, okey, yang mana yang akan jadi keutamaan. Kan nanti di situ akan wujudnya pula kata prinsip rekaan penegasan. Apa yang kita nak tonjolkan di bahagian depan. Okey, itu serba sedikit. Kemudian kita nak tengok pada halaman yang berikutnya. Okey, kita nak buat poster kan. Okey, halaman berikutnya. Okey, anda nak tengok tu di atas tulis tu poster perayaan. Nampak poster perayaan. Okey, mari hasilkan poster dengan teknik montaj. Montaj tu teknik guntingan dan tampal. Kita gunting kertas banyak-banyak, kemudian kita tampal. Okey, video ni merupakan bahagian yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, cikgu dah buat poster dengan teknik montaj. Okay, anak-anak boleh tengok pada video yang kedua bagaimana kita menghasilkan poster dengan teknik montaj. Okey, yang ni cikgu lebih kepada penerangan tentang langkah kerja dan media. Okey. Nombor satu dia kata sediakan pelbagai media. Media ni kita biasanya media kalau dalam pendidikan sini alat dan bahan lah. Bahan apa yang kita nak guna Okey, di situ ada majalah, ada ampau Kemudian nombor dua, pilih gambar yang sesuai dengan tema. Lalu kita guntingkannya. Okey. Kat sini ada gambar kuih-kuih kan, ada gambar pelita. Okey, ada gambar tanglung. Sebab kita nak buat poster perayaan, jadi kita kena cari benda yang berkaitan lah. Okey, jangan letak benda yang tak berkaitan pula. Contohnya letak basikal lah, letak bola lah. Tak kena lah. Tak kena dengan tema, tak sesuai. Kita cari yang berkaitan dengan tema. Lainlah kalau kita nak pilih tadi contoh, bagi apa, kita nak buat tema alam semula jadi. Katalah awak nak buat tema alam semula jadi. Kat situ, kenalah cari gambar pokok, okay, gambar burung-burung, gambar haiwan, gambar serangga, macam tu lah. Okey, yang ketiga tu, tampal kertas warna sebagai latar poster. Latar belakang lah. Kat situ dia ambil warna hijau. Anak-anak boleh ambil warna lain pun tak ada masalah. Merah, biru, kuning, sepati. Okey, kita yang buat kan, kita kena kreatif lah. Kalau boleh kita buat lain daripada orang, itu lagi bagus. Kemudian yang keempat, susun dan tampal gambar bagi menampakkan ruang, timbangan dan kesatuan. Okey, ada unsur seni, ada prinsip rekaan. Dan yang kelima, tengok yang kelima belakang tu, warna biru kotak biru tu, nombor 5 dia kata pilih dan tampal muka taip yang sesuai dengan tema. Okey, yang ni mungkin sukar kita nak cari dalam majalah, dalam surat khabar, dalam komik ni lah. Jadi langkah terbaik kita cuba gunakan printer. Kita type dekat Word ke, dekat Adobe ke mana-mana, perisian, kita print. Kemudian kita gunting tampal. Macam cikgu dalam video yang kedua tu, cikgu dah tunjukkan kita print lah, senang cikgu print, kemudian cikgu potong. Kumpul gambar banyak-banyak, kita print. Itu lebih mudah. Okey. Kalau anak-anak ada buku, gunakan buku ataupun majalah. Tapi kalau tak ada, jalan terbaik Google, cari gambar, susun, print. Itu lebih senang. Okey, kalau kat rumah tak ada komputer, tak ada printer, tak ada buat apalah. Gunalah apa media, apa sumber yang ada. Kita kena berjimat juga. Okey, di bahagian bawah tu, dia ada contoh. Seperti yang cikgu tunjuk mula-mula tadi. 3 poster perayaan kita, kemudian selamat hari lahir dan juga salam Aidilfitri tu. Okey, hasil karya poster teknik montaj. Contoh hasil karya dengan tema yang berbeza. Jadi anak-anak, cikgu bagi pilihan untuk projek kali ni, anak-anak pilih nak buat tema apa. Okey, yang penting kita masih lagi dalam tajuk Malaysia kita. Okey, sebelum tu kita tengok alat dan bahan. Apa alat dan bahan yang kita nak gunakan. Okey, cikgu pusing sikit lah, tak nampak kan kat belakang cikgu tu. Okey, ada gunting, gam, kertas lukisan, kertas warna, media tadi tu bahan yang kita dah print ke, kita ambil dari buku ke, kemudian stiker. Stiker ni kalau ada guna, kalau tak ada pun tak apa. Okey, mana yang mudah lah. Okey, kalau katalah rumah kamu tu sebelah kedai RM2, kedai Eco, Mr. DIY, bolehlah pergi beli kan sekejap. Tapi musim PKP anak-anak tak boleh keluar kan. Kirim pada mak atau ayah, minta tolong. Boleh aja kan. Demi nak belajar, apa pun boleh. Okey, cikgu rasa cukup cikgu punya penerangan, nota untuk video yang pertama ni. Jumpa lagi pada video yang kedua. Jangan lupa, kepada yang belum subscribe channel Cikgu Syukri, silalah subscribe, tanda sokongan. Okey, supaya cikgu dapat menghasilkan lebih banyak video-video berkaitan dengan pendidikan kesenian.
PSB. Okey. Untuk itu, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Berjumpa lagi pada video akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Syuk. Bye-bye. Assalamualaikum.